بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dapat lagi kita bertemu pada pagi ini untuk kita kembali menyambung kuliah kita dengan mengambil faedah daripada kitab Tuhfatul Marib yang diterjemahkan sebagai Tahur insya-Allah menjadi pribadi yang tegar di tengah badai duka. Sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah bin Ali Al-Ju'aithin hafizahullah ta'ala, yang memuatkan 7 perbahasan bagaimanakah seorang Muslim seharusnya bersikap di dalam berinteraksi dengan ujian sakit yang ditimpakan oleh Allah Ta'ala kepadanya. InsyaAllah pagi ini kita akan melanjutkan perbahasan kita pada bab yang kelima, iaitu di bawah tautkan hati hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memasuki bahagian yang kedua daripada 6 bahagian. Baik, kita lihat, iaitu bahagian yang kedua pada buku surat 203. Jadi bahagian kedua adalah susulan daripada bahagian yang pertama, di mana bahagian yang pertama kita telah mendapat faedah di bawah tajuk, iaitu perbanyakkanlah istighfar dan bertaubat kepada Allah. Bagaimana seseorang itu ditimpa ujian sakit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sebagaimana yang telah dimaklumkan bahawa segala musibah yang menimpa kita tak lain dan tak bukan hakikatnya salah satu puncanya adalah akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Maka itu mengundang kemurkaan Allah Ta'ala, dan Allah mendatangkan peringatan agar kita kembali insaf dan sedar diri serta kembali kepadanya. Ya, sebagaimana Allah sebut di dalam surah Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apa pun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kamu. Allah itu Maha Pemaaf. Maka kembalilah kepadanya. Baik, sekarang perkara yang kedua yang perlu kita miliki, bagaimana kita bersikap di dalam berurusan dengan sakit, iaitu hendaklah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah merupakan akhlak yang sangat mulia, akhlak seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua keadaan pun, khususnya ketika mana dia diuji dengan sakit, maka hendaklah dia menanamkan di pemikirannya, di sikapnya, di tindakannya, iaitu berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang hamba hendaklah selalu berbaik sangka, husnuzon kepada Rabb-Nya, kerana ini merupakan satu kewajipan. Berbaik sangka kepada Allah adalah akhlak yang mulia dan dia merupakan kewajipan. Maka barang siapa yang bersikap sebaliknya, iaitu su'uzon, maka itu adalah perkara yang dilarang
perkara yang haram, perkara yang mendatangkan dosa serta kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dalam bab ini adalah iaitu peringatan, penegasan agar hendaklah seseorang yang diuji oleh Allah Taala dengan musibah, khususnya musibah sakit, hendaklah dia berbaik sangka kepada Allah. Sama ada sakitnya itu tak kunjung-kunjung sembuh atau sakitnya itu sembuh. Sama ada sakitnya itu ringan atau sakitnya itu berat. Ya, maka hendaklah dia berbaik sangka. Jangan sekali-kali dia mengeluarkan perkataan-perkataan ataupun lintasan-lintasan hatinya menunjukkan bahawa dia tidak redha ya dengan segala ketentuan takdir yang telah ditetapkan berlaku baginya. Baik. Sekarang kita lihat apa kata pengarang kitab ini dalam bab ini. Hafizahullah ta'ala. Apabila sakit yang engkau deritai tidak kunjung sembuh, ya, bila sakit yang Allah uji kepada kamu itu tak sembuh-sembuh, maka apa yang perlu kamu berbuat? Jangan ya, berburuk sangka kepada Allah. Jangan berburuk sangka apabila sakit yang kamu deritai itu, yang kamu alami itu tak sembuh. Ya, berubat sana sini tapi tak sembuh-sembuh juga. Sudah habis wang beribu-ribu. Ya, maka apa yang perlu dilakukan? Jangan sekali-kali berburuk sangka kepada Allah. Ya, jangan beranggapan bahawa Allah Ta'ala menginginkan keburukan bagi kita. Ya, tidak menginginkan kesembuhan kita. Terlebih lagi telah berbuat zalim terhadap kita. Ini adalah 4 perkara yang wajib dihindari apabila kita diuji dengan sakit. Jika sakit kita itu tak sembuh-sembuh juga, walaupun telah berbagai usaha dilakukan menerusi kaedah perubatan yang berbagai. Jadi pertamanya, hendaklah kita tidak sekali-kali ya berburuk sangka dengan Allah bahawa keadaan kita itu menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tak menginginkan keburukan bagi kita. Ya, yang kedua, Allah tidak menginginkan kesembuhan untuk kita. Yang ketiga, Allah telah berbuat zalim terhadap kita. Jadi ini adalah 3 perkara yang hendaklah kita tinggalkan. Jangan sekali-kali ianya menjadi ya, sangkaan-sangkaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana buruk sangka apatah lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah perbuatan dosa besar. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zanni itsm. Ya, wahai orang beriman, jauhilah kamu daripada buruk sangka. Ya, kerana sesungguhnya buruk sangka itu adalah dosa. Jadi buruk sangka ini adalah memandang dengan penuh prejudis. Ya, tidak redha, bahkan memiliki ya, sudut pandang yang tak sepatutnya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yakinlah bahawa Allah itu maha suci daripada sifat zalim. Allah sekali-kali ya, bila dia mendatangkan musibah itu bukan menunjukkan Allah itu zalim, tetapi Allah datangkan sesuatu ujian musibah itu ada hikmah di sebaliknya untuk mengingatkan kita ya tentang hal-hal yang sepatutnya kita berfikir kembali kenapa perkara itu berlaku. Baik. Ya. Jadi Allah itu maha suci dia daripada sifat zalim. Ya, kerana Allah dia adalah ya, Rabb yang maha adil. Ya, Allah itu dia maha adil, bahkan dialah yang paling penyayang dan maha pemurah terhadap hamba-hambanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yazlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Surah Yunus ayat 44. Begitu juga dalam ayat lain, surah An-Nisa ayat 40, innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi seseorang pun walaupun sebesar zarah. Jadi Allah Ta'ala sekali-kali tidak berlaku zalim kepada hamba-hambanya, kerana Allah dia maha adil. Yang zalim dia siapa? Kita, diri sendiri. Sebab tu dalam surah Fatir ayat 32 disebutkan faminhum zalimun li nafsih. Di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri. Akibat kezaliman kita itulah, maka Allah salah satu caranya untuk mengingatkan kita kembali atas dosa-dosa, ketelanjuran, kezaliman yang kita lakukan, maka Allah datangkan musibah sakit.
Dengan sakit itu akan mengingatkan kita kembali, ya, bahawa kita ini, ya, adalah hamba yang sangat bergantung kepada Rabb-Nya. Dan dengan peringatan daripada Allah menerusi sakit itulah kita akan kembali mendapat faedah di sebalik sakit itu. Banyak sekali faedah-faedah apabila Allah uji seseorang dengan sakit. Sebagaimana yang telah kita lihat pada bab yang pertama di bawah tajuk selalu ada kebaikan, pada penjelasan bahagian kedua iaitu hikmah dan manfaat di sebalik sakit. Sekurang-kurangnya di situ dijelaskan ada 9 hikmah. Apa hikmah Allah uji kita dengan sakit? Yang pertama, menumbuhkan kesabaran. Nak latih kita sabar. Selama ni kamu senang, mewah, ya. Sekarang nak uji pula sedikit dengan kesulitan dan kepayahan, melalui sakit, supaya kamu belajar untuk bersabar. Kemudian yang kedua apa? Faedah sakit, iaitu untuk menghapuskan dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Ya, kemaksiatan, kelekaan kita, kelalaian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, agar Allah mencatat kebaikan bagi kita di atas redha dan sabar kita itu. Dan dengan itu diangkat darjat kita di sisi Allah. Ya, Allah redha sebab apa? Hamba-Ku bila diuji dia bersabar. Bahkan dia bersyukur di atas ujian itu. Ya. Kemudian sebagai sebab masuk syurga. Ya, sakit menyebabkan seseorang masuk syurga. Ini nikmat yang paling agung. Begitu juga sakit kebalikan daripada itu adalah menyebabkan seseorang itu selamat daripada azab api neraka. Maka sempurnalah nikmat yang dia akan raih di negeri akhirat. Ya, sebagaimana Allah sebut di dalam Al-Quran, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan, ya, daripada azab api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, sungguh itu adalah kejayaan yang paling besar. Jadi kejayaan di sisi Allah adalah meraih syurga dan dijauhi daripada neraka, supaya kita termasuk. Semoga Allah Ta'ala memasukkan kita dalam kelompok itu. Kemudian, ya, betapa adilnya Allah Ta'ala bila mendatangkan sakit dan kita berjalan sesuai dengan aturan. Apa yang kita dapat lagi? Iaitu mengembalikan hamba kepadanya. Selama ini jauh daripada Allah, sekarang makin dekat kepada Allah. Ya, kita sangat berharap kepada Allah agar Allah angkat, ya, musibah yang menimpa kita dengan memperbanyakkan doa, bersungguh-sungguh memohon, kemudian menjaga diri, memperbaiki diri, urusan kita dengan Allah dan urusan sesama makhluk. Kemudian apa lagi? Menunjukkan betapa Allah Maha Adil, tidak zalim dengan mendatangkan sakit. Mengingatkan, Allah nak ingatkan kita bahawa banyaknya nikmat yang telah kita nikmati selama ini sebelum kita ditimpa sakit. Bandingkan dengan musibah sakit yang baru saja kita hadapi, dengan nikmat yang Allah berikan tak terhitung banyaknya dalam tempoh waktu yang sangat lama. Jadi kecil saja, ya, musibah sakit itu berbanding dengan nikmat sehat selama ini. Kemudian Allah Ta'ala juga mendatangkan kebaikan. Melalui sakit itu nak mengingatkan kita bahawa sesakit-sakit kita ada orang lebih lain yang lebih sakit. Ya. Dan kita sebut kaedah perbandingan. Bila kamu diuji dalam urusan, ya, sakit, bandingkan dengan orang yang lebih parah sakitnya daripada kamu. Seperti orang yang ditimpa penyakit kencing manis, walaupun dia dipotong satu jarinya, lebih ringan daripada orang yang dipotong seluruh jarinya. Ya, maka dengan itu dia bersyukur di atas ujian yang sedikit yang ditimpakan kepadanya berbanding dengan rakan di sebelahnya. Dan yang kesembilan, dia menunjukkan betapa Allah Maha Adil. Walaupun ujian itu ujian yang tak kita sukai, ya, untuk membersihkan hati kita daripada pelbagai penyakit. Sakit akan membersihkan hati yang sombong, ya, hati yang merasa dia bangga diri dengan kekayaannya. Bila datang sakit, kekayaan sudah tidak ditolehnya lagi. Yang dia inginkan apa? Dengan kekayaan itu agar dia meraih kesembuhan. Walaupun dia sanggup berhabis harta yang dia miliki, janji dia kembali sihat. Maka itu nak membersihkan hati, ya, bahawa selama ini hati itu lalai dan alpa daripada kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu bukti-bukti menunjukkan bahawa ujian sakit yang Allah datangkan ini, ya, di sebaliknya terkandung hikmah yang tak terhitung banyaknya. Kalau kita duduk secara bersendirian, kita senaraikan lagi, pasti banyak lagi faedah yang akan kita perolehi. Contoh apa? Dengan ujian sakit, kita banyak masa untuk
untuk berdekatan dengan Allah. Untuk mendekatkan diri dengan Allah lebih banyak masa, kerana kita tak disibukkan lagi dengan dunia. Dan fikirkanlah nikmat-nikmat lain, bahawa apa saja perkara yang Allah datangkan ujian, sebenarnya banyak sekali kebaikan, menunjukkan betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini telah kita pelajari dalam Arba'in An-Nawawiyah, yaitu ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, sungguh aku mengharamkan sifat zalim kepada diriku, dan aku mengharamkan juga ia kepada kamu. Maka dari itu janganlah kamu saling menzalimi. Jadi ini adalah penegasan dalam salah satu hadis qudsi. Allah menjelaskan kepada kita sebagai hamba-hambanya, dan Allah mengingatkan kita kepada hamba-hambanya. Allah mengingatkan kita bahawa wahai hambaku, Allah menegaskan bahawa Allah Ta'ala mengharamkan sifat zalim kepada dirinya. Jadi apa saja ketentuan takdir yang Allah telah tetapkan terhadap setiap kita ini, semuanya adalah adil. Tidak ada satu kezaliman pun. Allah datangkan musibah, ada sebab. Bukan sesaja Allah nak datangkan, ada sebab di sebaliknya. Allah berikan nikmat pun ada sebab. Bagi nikmat untuk uji juga, sebagai ujian. Ada orang dia bersyukur, dan dia tunduk pada Allah. Ada orang dia kufur dengan nikmat, dia bermaksiat, bahkan dia ingkar, bahkan dia mencabar lagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur dan sabar itu adalah hanya ada pada seorang mukmin. Seorang mukmin yang benar persangkaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melihat dua sudut ujian itu semuanya adalah baik. Sebab itu hadis yang telah kita bacakan di awal sebagai premis ataupun sebagai asas yang ukuh dalam bab keseluruhan bab yang sedang kita bicarakan ini, yang berkaitan dengan Tuhfatul Marid ini sangat besar. Sebab itu hendaklah kita menghafal hadis ini, kerana dengan hadis ini kita dapat berjalan secara keseluruhan yang sesuai dengan aturan syariat, kerana dia merupakan bingkai dalam kehidupan seorang Muslim. Dia adalah framework seorang Muslim. Maka barang siapa yang berpegang dengan hadis ini, berjalan dengannya, maka ianya menjadi perisai dan penyelamat baginya. Hadis yang sangat agung, iaitu menjelaskan tentang pribadi mukmin yang sangat menakjubkan. Hafal. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah, wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lah. Jadi hadis ini boleh dirujuk pada muka surat 8. Catat, merahkan dia, mula menghafalnya. Kerana dengan hadis ini terbit seluruh perbahasan di dalam bab ini. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, apa saja urusannya semua baik. Dan kamu tak akan dapati sifat itu melainkan pada seorang mukmin. Apa sifat itu? Apabila dia diuji, apabila dia beri nikmat, maka dia bersyukur di atas nikmat. Walaupun nikmat itu kecil saja, dia tetap bersyukur, tak pernah dia komplain. Kecil saja nikmat. Contoh, orang hidangkan dia di pagi-pagi hari dengan sky juice. Dia takkan berkata, air sky juice air putih je kau bagi, kurang teh tarik. Tak, dia bersyukur, dia tak ada mengeluh. Contoh apa saja yang dihidangkan di pagi hari, contohnya pagi ni contohnya isterinya menggoreng goreng apa? Cucuk kodok. Bagi cucuk kodok cucuk kodok orang sedap. Ini saja yang kau goreng pagi. Bukankah dalam fridge tu banyak lagi benda yang lebih sedap? Tak, dia bersyukur. Itu maksudnya baik semuanya. Tak pernah dia komplain. Dia redha menunjukkan. Kemudian apabila dia diuji dengan musibah, maka dia bersabar. Tak pernah dia beronta-ronta, terpekik-pekik, terlulung-lulung. Dia menyalahkan itu, menyalahkan ini. Dia bersabar. Ya Allah, lamanya COVID ni bila nak selesai? Dah setahun lebih dah. Dia nampak gaya je puasa ni, di rumah lagi lah kita. Tarawih di rumah lagi lah kita. Idul Fitri tak ada lagi lah rasa nak balik kampung lagi. Tu. Dia bersabar.
Karena apa yang Allah jadikan itu semua baik. Kalau dipikir sebaliknya, rupa-rupanya hampir setahun Allah beri peringatan, masih tak isah-isah lagi kita ni. Masih tak berubah lagi. Allah laju lagi. Ya, maknanya banyak lagi. Ya. Kamu tak berbuat sesuatu, kamu buat sedikit saja. Padahal sepatutnya banyak sudah perbuatan, perubahan yang kamu lakukan. Kita fikir pada kita. Ya, jangan fikir pada Allah. Dilarang. Fikir kepada diri kita tu. Apa yang kita buat ni? Begitu jugalah, jangan menyalahkan sana sini. Ya, salah itu salah sini. Ya, pihak yang bersalah tu, itu urusan dia. Dia bersalah. Dia akan bertanggungjawab nanti di hadapan Allah. Yang kita penting jaga kita ni. Kita ni apa sumbangan, apa peranan, apa tanggungjawab kita? Adakah kita telah tunaikan sebelum kita menunding jari pada orang lain? Itu penting dalam menghadapi apa saja ujian. Jika semua orang berfikiran demikian, maka insya-Allah lambat laun Allah akan angkat. Jadi memerlukan kerjasama semua pihak. Ya, sebab itu sikap kita ni individu sangat menentukan hasil secara keseluruhan. Jika sedikit sahaja yang bersungguh-sungguh, majoritinya yang menguasai itu yang tidak bersungguh-sungguh, tetap melakukan kemungkaran, keingkaran, maka bagaimana Allah Ta'ala akan kembalikan kita pada keadaan asal. Baik. Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, ya saudaraku, fahamilah bahawa apa saja yang menimpa dan berlaku pada diri anda adalah seadil-adil keputusannya. Ini sebagaimana disebutkan dalam doa daripada Nabi SAW. Madin fiyya hukmuka, adlun fiyya qada'uka. Keputusanmu berlaku atasku dan qada' ketetapanmu ada atasku adalah adil. Ni Nabi SAW sebut begitu. Ya, keputusan engkau ya Allah terhadap diriku ini, ya, dan qada' ketetapanmu ya Allah atasku ini adalah adil semuanya. Tak ada satu pun yang mengandungi kezaliman walaupun sebesar zarah. Ini sikap yang tepat, sikap yang benar seorang hamba kepada Rabbnya dalam berinteraksi, dalam berurusan dengan segala ujian takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh sikap Allah Taala sangat bergantung kepada sangkaan anda. Jika anda bersangka baik kepadanya, nescaya dia akan menetapkan kebaikan itu bagi anda. Begitu pula sebaliknya. Jadi dia adalah berkadar terus. Rumus ini adalah rumus yang sangat penting, iaitu bila kita bersangka baik kepada Allah, Allah akan bersangka baik pada kita. Bila kita bersangka buruk kepada Allah, Allah akan bersangka buruk kepada kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Ana inda zanni abdi bi, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Ya. Aku sesuai dengan persangkaan hamba-Ku kepadaku. Ya. Aku selalu bersamanya ketika mana dia mengingatkannya. Ya, dia mengingatkanku. Jadi Nabi SAW sebut dalam hadis qudsi, iaitu aku sesuai sangkaan hamba-Ku kepadaku. Jadi Allah Ta'ala itu mengikut persangkaan kita. Ya. Jika kita baik sangka kepada Allah, maka Allah akan berbaik sangka kepada kita. Jadi rumusnya adalah berkadar terus. Jadi perlakuan, perbuatan Allah Ta'ala sesuai dengan persangkaan hamba-Nya. Maka berbaik sangkalah kepada Allah. Sebab itu persepsi kita kepada Allah wajib diluruskan, wajib dibetulkan terlebih dahulu. Ya, dengan meletakkan bahawa ujian Allah datangkan ini, khususnya COVID ini, adalah semuanya mengandungi kebaikan, mengandungi hikmah. Dan kita telah bahas satu bab dalam kitab ini menyatakan bahawa ujian, musibah, sakit itu adalah anugerah dan nikmat daripada Allah. Jadi selama mana kita masih belum nampak COVID-19 ini sebagai anugerah dan nikmat daripada Allah, maka barangkali sulit untuk Allah angkat musibah ini. Kenapa disebut anugerah dan nikmat? Kerana ujian daripada Allah ini semua baik. Ya, tidak ada satu pun yang tidak baik. Walaupun anggapan manusia menganggap dia adalah buruk, padahal sebenarnya baik. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, sekurang-kurangnya ada 9 kebaikan daripada ujian yang Allah timpakan kepada kita. Ya, sebagaimana telah kita bahas, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan, sekiranya seseorang hamba itu merenung terhadap segala ujian-ujian, ya, yang Allah timpakan kepada mereka, pasti mereka akan temui lebih daripada 10,000 hikmah daripada segala ujian yang Allah datangkan kepada hamba-hambanya. Masya Allah, tak terhitung. Yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan betapa banyaknya, tak terhingga kebaikan yang Allah datangkan kepada hambanya. Cukuplah dengan 9 itu sudah memadai kebaikan yang telah kita paparkan tadi. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah,
Maksud hadis kursi yang telah kita bacakan tadi itu adalah, ya, seperti apa pun sangkaan hamba kepada Allah, maka seperti itulah yang akan dilakukannya kepadanya. Ya. Sebab itu betulkan dulu sangkaan kita kepada Allah. Ya. Letakkan prinsip perspektif kita bahawa musibah yang Allah timpakan pada kita, khususnya yang kita alami sekarang, satu dunia. Ya. Bukan satu rumah, bukan satu daerah, bukan satu negeri, bukan satu negara, satu dunia Allah timpakan. Dan ini satu musibah yang paling besar, yang satu-satunya pernah kita alami di zaman ini. Betul kan? Sehingga seluruh aktiviti dunia terhenti. Ya, manusia satu dunia terpenjara. Dan benarlah kata Nabi SAW, dunia ini adalah penjara. Benar-benar penjara. Sehingga satu dunia di penjara. Tak boleh merentas negara. Masing-masing berada dalam penjara masing-masing, negara masing-masing. Dan yang paling kecil adalah penjara di rumahnya, tak boleh keluar. Masya Allah. Ya, sungguh di luar sedar kita bahawa kita sekarang Allah Ta'ala telah penjarakan kita. Tidak bebas kita. Tak boleh merentasi daerah, tak boleh merentasi negeri, tak boleh keluar daripada negara. Dia sudah hampir setahun. Yang selama ini ramai di antara kita yang bebas bergerak keluar negara, ke sana kemari, merentasi negeri, bekerja ke sana kemari. Kemudian hari ini terpenjara di dalam rumah masing-masing. Maka benarlah kata Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ni penjara bagi orang mukmin. Sekarang bukan penjara bagi orang mukmin saja, seluruh manusia, yang mukmin yang kafir, semua kena penjara. Jadi insaflah wahai hamba-hamba. Kita ni hamba Allah. Tengok hebat macam mana pun kita jadi pemimpin dunia, ya, nombor satu di negara masing-masing, di penjara juga dia. Ya, di penjara dengan, ya, satu makhluk yang sangat kecil yang tak kelihatan oleh mata, yang berada pada diri masing-masing. Betapa hinanya, betapa lemahnya kita di hadapan salah satu makhluk ciptaan Allah Ta'ala, iaitu yang diberi nama COVID-19 itu. Dengan asbab dia terpenjara semuanya. Ya, tengok Allah Ta'ala Maha Kuasa mendatangkan bala tenteranya, tak kelihatan oleh mata, tak dapat dirasa oleh tangan. Ya, tak dapat dikawal dia, tak dapat dijangkau dia. Ya, tiba-tiba boleh berada pada setiap badan orang-orang yang diserang olehnya. Kemudian diserang pula dengan, ya, bergerombolan dia. Begitu banyak dia di dalam tubuh satu manusia, sehingga dia berkembang biak begitu cepat. Ya, sehingga manusia seolah-olah hilang punca. Betul kan? Macam mana nak menghadapi ini? Tak lain dan tak bukan, kita dah sebut, kitab ini menjelaskan jalan keluar, iaitu dengan membentuk dan membina imunisasi diri sendiri. Imunisasi diri sendiri yang paling kuat, yang paling kukuh adalah imunisasi syariat. Kembalilah kepada Allah, berjalanlah di bawah aturan syariat Allah. Kemudian barulah kamu mengambil jalan-jalan, iaitu sebagaimana yang Allah berikan kecerdasan kepada kamu untuk mengatasinya. Ya. Tapi jangan sekali-kali berpaling kebergantungan kepada Allah. Apabila kamu hanya bergantung semata-mata kepada usaha, kecerdasan, kecerdikan kamu, ya, seperti dalam ilmu perubatan dan ataupun, ya, timbun, ya, perubatan tradisional dan sebagainya, maka selama itu kamu tak akan dapat penyelesaiannya. Mesti bergabung kedua-dua cara tersebut, khususnya cara yang diajar oleh Nabi SAW. Baik. Dari Hayyan bin Abi Nadar rahimahullah, dia bercerita, aku keluar rumah untuk menjenguk Yazid bin Al-Aswad rahimahullah. Lalu aku bertemu dengan Wasilah bin Al-Aqsa radhiyallahu anhu, yang juga hendak menjenguknya. Ini kisah tentang 2 orang, 3 orang. Mana 2 orang ini menziarahi sahabat mereka yang sedang sakit, iaitu Yazid bin Al-Aswad rahimahullah. Akhirnya kami pun bersama-sama menjenguk Yazid. Ketika Yazid rahimahullah melihat Wasilah radhiyallahu an, dia memberikan isyarat dengan menghulurkan tangannya kepada Wasilah. Wasilah pun maju hingga dia duduk dekatnya. Yazid yang sakit tadi itu memegang dan menempelkan kedua tangan Wasilah pada wajahnya. Ambil tangan kawan dia, letak kat muka dia. Wasilah pun bertanya kepadanya, bagaimana sangkaanmu kepada Allah? Dia soalan pertama tanya, bagaimana sangkaanmu kepada Allah? Dia tak tanya bagaimana keadaan sakit kau ni. Ya, tengok beza tak orang yang faham dari sudut, ya, kedekatan mereka dengan Allah. Mula-mula mereka tanya tentang bagaimana sikap kamu terhadap Allah. Ya. Lalu Yazid yang sakit itu pun menjawab, sungguh aku telah berbaik sangka kepada Allah.
Wasilah pun menjawab, menanggapi, maka bergembiralah, kerana sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis kursi, ana inda zanni abdi bi, in zanna khairan falahu wa in zanna syarran falah. Aku sesuai dengan persangkaan hamba-Ku kepadaku. Jika dia berprasangka baik kepadaku, maka dia mendapatkan kebaikan, dan jika dia berprasangka buruk kepadaku, maka dia mendapatkan keburukan. Jadi senario atau kisah ini tentang tabi'in ini menjadi pengajaran yang sangat besar pada kita. Iaitu, lihatlah bagaimana orang-orang yang soleh ini, mereka bersikap ketika mereka diuji dengan sakit, dan bagaimana orang yang datang menziarahi itu menunjukkan contoh teladan yang terbaik bagaimana kita berurusan dengan orang sakit. Menerusi ucapan apakah yang utama yang kita ucapkan kepada orang yang ditimpa dengan sakit. Kita kebiasaannya menziarahi orang sakit, kita tanya apa? Urusan dunia. Macam mana keadaan kamu sihat? Ubat apa yang diberikan? Makanan apa yang kamu makan? Bagaimana aturan doktor terhadap kamu? Bagaimana rasa sakit kamu ni? Ya, parah ke dan sebagainya. Boleh cerita pengalaman dan sebagainya. Tak salah, tapi berbeza. Ya, orang yang utama memiliki keutamaan, memiliki kefahaman, tengok bagaimana mereka berurusan dengan sakit. Soalan yang mereka bertanya itu sungguhnya soalan yang sangat penting, yang memposisikan seseorang itu agar mendapat keridhaan Allah, yang juga terkandung di sebaliknya tersirat, iaitu mengandungi faedah tentang peringatan agar si sakit itu berada pada kedudukan yang selamat di sisi Allah dengan membetulkan dulu persepsinya kepada Allah. Ya, dengan pertanyaan bagaimana sangkaan engkau kepada Allah, itu soalan mula-mula dia tanya. Ya, kalau soalan ini benar, maka yang lain itu akan benar. Ya, akan selamat dia. Jadi soalannya adalah bagaimana persangkaan engkau kepada Allah. Lalu si sakit ini adalah orang yang soleh, maka dia langsung saja menjawab, aku berbaik sangka dengan Allah. Maknanya apa? Dia redha dengan ujian Allah. Dia berjalan sesuai dengan aturan. Dan rakannya tadi itu yang bertanya, lihat, dia mendatangkan dalil. Inilah kaedahnya luar biasa. Manhaj yang benar sentiasa mengunggulkan dalil, hatta dalam urusan dunia sakit. Ya, setelah kawan yang sakit tadi memberi jawapan, ya, aku berbaik sangka kepada Allah, maka wasilah ini, ya, memberikan satu khabar gembira. Ya, maka bergembiralah engkau, kerana sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, datang dalil terus, ana inda zanni abdi bi. Ya, maknanya nak menyelaraskan jawapan dia yang tepat tadi adalah di sini dalil dia. Ya, apa yang kau jawab tadi itu adalah, ya, sungguhnya bertepatan dengan sabda Nabi SAW. Ya, sesungguhnya, ya, Allah Ta'ala itu, ya, ana inda zanni abdi bi, aku sesuai dengan persangkaan hamba-Ku kepadaku. Izzanna khairan falahu. Ya, jika dia bersangka baik padaku, maka dia mendapatkan kebaikan. Wa izzanna syarran falahu. Dan jika dia bersangka buruk kepadaku, maka dia mendapat keburukan. Jadi kalau orang diuji dengan musibah, dia berbaik sangka dengan Allah, maka dia akan dapat kebaikan. Walaupun penyakitnya tak disembuhkan sehingga dia mati disebabkan itu, maka negeri akhirat dia tetap mendapat kebaikan yang melimpah ruah, yang tak bertepi, tak berhujung, iaitu syurga seluas langit dan bumi. Sakitnya sebentar sahaja, tak lama. Cuba kita lihat orang yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan COVID. Dia masuk hospital tak lama. Ya, masuk hospital tak lama, berbanding dengan waktu dia sihat. Tak lama Allah uji dia. Dia meninggal pun dalam waktu yang singkat saja. Betul kan? Dalam 14 hari. Ya, kronik dia. Ya, kemudian dia meninggal. Maka Allah uji dia, dia memiliki cukup tempoh 14 hari sekurang-kurangnya. Ya. Ataupun kurang daripada itu. Sempat untuk dia bertobat. Dia mati dalam keadaan tidak mendadak. Apabila dia telah dikesan, ya, positif COVID, maka ambulan pun akan datang ke rumahnya. Maka dia sempat lagi untuk menulis wasiat. Ketika dia berada di hospital dalam keadaan dia masih lagi sedar, dia boleh lagi tulis wasiat. Yang sebelum tu dia tak sempat tulis wasiat, dia ada handphone kan? Itulah perkara pertama yang wajib didahulukan, tulis wasiat. Jika, ya, ini di antara beberapa wasiat yang dari peringkat. Khususnya orang COVID ni mesti dia wajib tulis wasiat. Ya, dia masuk hospitalize, dia kena tulis.
Sama ada di atas kertas atau di handphonenya, tag kepada isterinya atau suaminya. Yang pertamanya apa yang dia nak pesan? Ya, pesan dari jurusan agama. Perintahkan anak isterinya agar bertakwa kepada Allah, redha dengan segala ketentuan takdir. Ya. Kemudian hak dia. Nanti harta peninggalan sekian-sekian, beritahu. Ya, faraidkan dia, wajib. Ya. Didik anak berada di atas ketakwaan. Ya, redha dengan pemergian suami atau isteri. Tu kena tulis. Ya, urusan jenazah tak boleh nak buat apa lah, sebab hospital yang uruskan. Sebab COVID. Kalau ahli keluarga, beritahu hendaklah diuruskan urusan jenazah ni sesuai dengan aturan syariat, mengikut sunnah. Jangan benda-benda benarkan sekali-kali melakukan perkara bid'ah. Tu atur siapa ketuanya dan sebagainya. Jadi secara ringkas terang kat situ. Tapi pesan yang paling utama adalah iaitu jangan ya, berburuk sangka dengan Allah. Segala ketentuan ini semua baik bagi kita kesemuanya. Kemudian tutup dengan satu ayat daripada surah Fussilat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Tu ingat keyword dia lah alla takhafu wa la tahzanu. Ya. Tu jangan khawatir, jangan takut. Jangan bersedih, jangan takut. Ya. Suami meninggal akibat COVID, jangan takut. Allah akan jaga kamu. Ya. Dia pula jangan sedih. Ya, sebab meninggalkan. Dia akan meninggalkan dunia, sedih, khawatir. Don't worry, semua Allah akan jaga. Selama mana kamu jaga hak Allah, Allah pasti akan jaga kamu. Selama ada kamu telah pergi meninggalkan dunia, anak isteri kamu, keluarga kamu, Allah pasti akan jaga. Ya, ini penting. Baik sangka. Jadi orang-orang yang berada di zon sakit ini, khususnya COVID ini, jangan lupa untuk menuliskan wasiat. Ya, segera maklumkan apa yang perlu. Jika ada hutang dan seumpamanya, itu perkara yang sangat utama, perlu ditulis dan disampaikan. Ya, dan ahli keluarga hendaklah wajib menunaikannya segera. Baik. Dalam riwayat lain disebutkan ana inda zanni 'abdi bi falyazunna bi ma syaa. Aku sesuai dengan sangkaan hamba-Ku kepadaku, maka silakan hamba itu bersangka kepadaku sekehendaknya. Jadi dalam kaedah bab ini mengajar kita supaya bersikap, berfikiran positif dan proaktif. Ya, berbaik sangka itu daripadanya adalah nak menunjukkan bahawa kita hendaklah bersikap positif, iaitu accept the reality, terima kenyataan. Allah pilih kita untuk diuji. So tanamkan dalam fikiran you are the chosen one. Kita dipilih oleh Allah, special ni, daripada sekian banyak diuji dengan sakit. Tu nak tanamkan positive thinking. Sebab Allah nak bagi, Allah sedang sediakan banyaknya hadiah-hadiah istimewa untuk kita yang diuji dengan sakit. Tapi jangan salah faham, bukan bermakna kita minta sakit, tak. Ini bila diuji dengan sakit. Ya. Bukan bermakna kita inginkan sakit. Ya. Allah perintahkan kita supaya kita sihat. Tapi sepanjang sihat tentu akan diuji dengan sakit. Betul kan? Allah uji dengan sihat. Nak tengok ada sebab juga Allah uji kita dengan nikmat. Allah uji kita dengan sakit, ada sebab. Dua-dua itu bersebab. Dua-dua itu mengandungi kebaikan. Jadi mula-mula ya, bab ini sebenarnya nak mengajar kita supaya memiliki ya sifat positive thinking dan be proaktif. Dua perkara. Positif bagaimana? Accept, terima, redha, sabar, itu semuanya adalah ya positif. Sifat-sifat yang positif. Ya, sikap, sifat, tindakan, pemikiran yang positif. Dan yang keduanya adalah be proaktif. Bila diuji dengan sakit, jangan mengelabah seolah-olah dunia ni mati, sunyi, sepi, ya, mengecewakan. Tak. Be proaktif, cari jalan, take action according to the situation, navigate accordingly, cari jalan. Ya, Allah suruh kita mencari jalan keluar untuk mendapat kesembuhan. Dan inilah yang telah kita jelaskan sebelum ini, iaitu tentang ya setiap sakit itu Allah pasti datangkan apa? Datangkan penyembuh dia. Ya, musibah pula. Ya, setiap sakit itu ada ubat. Likulli da'in dawa. Ya, likulli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada ya penawarnya. Cuma tak jumpa. Betul kan? Ada orang dia mati dengan sakit tu sebab apa? Tak jumpa penawar. Sebab Allah dah takdirkan dia akan mati dalam keadaan diuji dengan sakit. Ya.
Jadi kita dah belajar dalam bab setiap penyakit ada ubatnya, kecuali al-maut. Dan Allah dia adalah maha penyembuh. Tapi sebenarnya kalau kita halusi, kita renung, sebenarnya yang Allah sembuh tu sebenarnya hakikinya apa? Ya, sembuh hati kita, betul kan? Daripada penyakit. Penyakit yang paling membinasakan bukan penyakit fizikal, penyakit hati. Sebab itu menerusi penyakit fizikal itu akan tersembuh penyakit hati sepatutnya. Ya. Hilang sifat sombong, hilang sifat rakus terhadap dunia, hilang sifat dengki, hilang sifat ujub diri, hilang sifat riak dan sebagainya, semua hilang. Bila hilang sifat itu, maka sungguh besar sekali faedah sakit secara fizikal itu. Sebenarnya sepatutnya, hakikatnya Allah datangkan sakit ini, asbab sakit fizikal untuk menyembuhkan penyakit yang lebih bencana, lebih membinasakan. Sakit apa? Sakit hati. Banyak manusia berusaha untuk merawat penyakit fizikal, tapi sedikit manusia yang nak merawat penyakit hati. Ramai orang yang sihat tubuh anggota badan, tapi sakit hatinya bermaharajalela. Rupa-rupanya Allah datangkan ujian sihat tubuh badan, sakit tubuh badan, rupanya nak kembali kepada ni, membetulkan hati, memperbaiki hati. Sebab itu hati yang bersih, dia pasti akan berbaik sangka kepada Allah. Tapi kalau masih berbaik sangka, apa lagi peringatan yang Allah nak datangkan pada dia? Menerusi sakit fizikal pun dia masih belum berubah, musibah apa lagi yang nak ditunggu? Adakah musibah sehingga datangnya keburukan menerusi azab yang tanpa diduga-duga, seperti mana yang berlaku pada umat-umat yang engkar terhadap Rasul yang diutuskan di tengah mereka. Mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, tapi kejahatan, keengkaran, kedegilan mereka itu menyebabkan mereka buta terhadap iman kepada Allah. Sebagaimana Fir'aun, dia tengok sendiri Nabi Musa AS belah laut, terbelah dua, bukan sihir. Nabi Musa AS bersama kaumnya melepasinya, dia ikut juga. Dia ikut Nabi Musa AS sampai ke sana, tertutup laut tu. Tengok betapa bila hati yang sakit, hati yang mati membinasakan pemiliknya. Sebab itulah Allah ingatkan kita, alam ya'ni lil ladzi, macam mana sebenarnya ayat tu? Ayat alam ya'ni lil ladzi. Kuat sebenarnya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li zikrillah. Baca kuat sikit. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li zikrillah. Belum kalah datang waktunya, untuk kamu tunduk, takut kepada Allah, untuk ingat kepada Allah. Belum datangkah masanya untuk hati kamu tu takut, tunduk, untuk mengingati Allah. Allah datangkan berbagai peringatan yang tak terhitung banyaknya. Kalau kita ingin senaraikan perhitungan ingatan Allah kepada kita, tengok menunjukkan betapa sayangnya Allah kepada hamba-Nya. Bukan hanya kepada orang mukmin, orang kafir pun Allah bagi petunjuk, banyak petunjuk. Allah bagi mereka nikmat, apa yang mereka minta Allah kabulkan. Itu berbicara tentang keadilan Allah itu melangkaui seluruhnya. Khususnya apatah lagi pada seorang mukmin, Allah datangkan pada dia banyak peringatan, petunjuk-petunjuk untuk dia segera kembali kepada Allah. Tapi sedikit yang mengambil petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai yang masih alpa, lalai, terkasima dengan nikmat dunia, terlalaikan dengan berbagai urusan aktiviti, masih dalam keadaan bermain-main, berseronok-seronok, habis masa begitu saja. Padahal dia diuji dengan musibah ini, sudah hampir setahun, tetap dia seperti itu bersikapnya. Tak ada rasa perasaan takut untuk kembali tunduk kepada Allah. Sungguh ini menunjukkan hati yang sakit, bahkan khawatir hatinya nanti dicop mati. Maka ketika itu sudah tidak berguna lagi bagi orang tersebut. Sebab tu Allah ingatkan kita, yauma la yanfa'u wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak berguna. Pada hari itu, harta benda dan anak pinak. Allah sebut dua benda ni. Yang paling utama manusia lalai, lupa harta benda. Tengok wirid orang sekarang, harta benda, betul kan? Duit. Sulit. Tak salah. Tapi yang itu mengungguli kebergantungan mereka kepada Allah. Sebab itu nanti masuk dalam bab seterusnya,
Ya, bab yang terakhir dalam kitab ini, jangan mengadu pada sesama makhluk. Ini tauhid. Bergantung kepada Allah, kerana aturan kehidupan apa yang berlaku semuanya di dalam ketentuan, keputusan, segalanya adalah perbuatan Allah Ta'ala. Kembali kepadanya. Ya, baik. Jadi adalah perkara yang sangat penting. Kemudian dalam hadis yang lain disebut, ana inda zanni abdi bi, in zanna bi khairan falahu wa in zanna syarran falahu. Sama hadis ini maksudnya. Jadi pengarang ni mengulang beberapa kali tentang hadis ini, menunjukkan betapa wajibnya setiap daripada kita meletakkan prinsip yang sangat agung ini kuat di dalam hati kita, ya, menetap di situ selama-lamanya. Hendaklah sentiasa selama-lamanya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna husnaz zanni min husnil ibadah. Sesungguhnya berbaik sangka termasuk ibadah yang baik, ya, yang terbaik. Berbaik sangka kepada Allah, ya, dia merupakan ibadah yang wajib, yang hendaklah dilakukan oleh setiap kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk berbaik sangka baik kepada Allah. Ya, khususnya ketika kita diuji dengan sakit, khususnya lagi ketika berada di ambang kematian. Kita bersihkan jiwa kita keseluruhannya dengan, ya, memiliki persangkaan yang baik. Allah timpakan kita ujian ini baik. Ya. Walaupun kita banyak lagi benda yang kita nak buat. Ada orang Allah uji, ya, usia muda 20 tahun meninggal, 30 tahun meninggal, 40 tahun meninggal. Ya. Kalau difikirkan, ya Allah, kita letakkan itu adalah orang yang soleh. Contohnya, seperti contoh Imam An-Nawawi rahimahullah, usia muda 45 tahun dah meninggal. Ya. 45 tahun, banyak perkara lagi yang kita nak buat, belum selesai. Banyak lagi perancangan yang kita nak buat, betul kan? Tapi Allah itu, dia maha mengetahui, ya, terhadap urusan hamba-hambanya. Maka ada hikmah, ada kebaikan. Allah wafatkan Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam usia 45 tahun. Ya, kalau mengikut akal kita, alangkah baiknya kalau Allah panjangkan Imam Nawawi rahimahullah walaupun sampai 60 tahun, 70 tahun, average umur umat Nabi SAW. Tentu banyak jasa dia akan berikan pada kita. Banyak kitab yang dia karang. Betul kan? Dalam usia 45 tahun saja dah kitab banyak. Ya, sehingga sampai saat ini tak ada orang yang tidak berhajat pada kitab-kitabnya. Besar faedahnya, unik tulisannya, indah bahasanya, berkesan di jiwa bila mempelajarinya, banyak faedah. Kalau ikut akal kita, alangkah baiknya kalau Imam Nawawi rahimahullah tu Allah panjang usia 60 tu. Tentu banyak karangan-karangannya akan ditulis lagi. Banyak kitab-kitab yang menakjubkan. Itu akal kita. Tapi Allah Ta'ala dia maha mengetahui apa yang akan berlaku. Ketentuannya kalau Allah panjangkan usia belum tentu. Allah boleh berbuat apa saja. Betapa banyak manusia yang awalnya nampak ahli syurga. Dalam hadis kan, awal amal ahli syurga ni, orang kata ahli syurga dia ni sehasta lagi. Nak masuk syurga, dia berpaling buat amalan ahli neraka, masuk neraka dia. Jadi Allah maha mengetahui. Jadi apa yang dilakukan oleh Allah, perancangan Allah, pelaksanaan Allah Ta'ala, sebut je baik. Jangan kata berkalau-kalau. Sebab tu kita dah sebut dalam bab ini pun, jangan berkata seandainya, lau. Berkalau-kalau. Ya, berkalau ni, ya, ada perkara yang dibenarkan, ada yang dilarang. Berkalau ni apabila menimbulkan, ya, putus asa, mendatangkan buruk sangka, maka dia dilarang. Tapi kalau berkalau tu berkonotasi positif, maka dia dibenarkan. Contoh kita kata, kalaulah aku jadi macam orang kaya, jiran sebelah, aku pun nak buat kebaikan seperti dia buat. Boleh tak? Itu boleh. Ya. Tapi kalau undur ke belakang, kalaulah dulu aku belajar, kalaulah dulu aku berusaha, tentu aku tak jadi seperti ini. Itu dilarang. Sebab benda dah berlaku. Maknanya seolah-olah kita tak reda dengan ketentuan takdir Allah. Kalaulah dulu ayah aku hantar ke sekolah agama, tentu jadi syekh dah aku sekarang ni. Itu dilarang. Ya. Boleh faham? Jadi jangan berandai-andaian, berkalau-kalau dalam bab yang khususnya telah berlalu, yang menyebabkan kita rasa down, rasa stres, ya, rasa rugi dan seumpamanya. Baik. Jadi Nabi SAW berpesan, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu zanna billahi azza wa jal. Ini prinsip wajib. Janganlah salah seorang daripada kamu meninggal dunia melainkan dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Jadi para ulama menerangkan bahawa sabda Rasulullah SAW ini menunjukkan larangan berputus asa. Ya, sekaligus anjuran untuk kita selalu yakin dan berharap penuh pada akhirat hayat. Ya.
Adapun makna berprasangka baik pada Allah, iaitu menyangka Allah sentiasa merahmati dan memaafkan kesalahan kita kesemuanya. Maka ini adalah perkara-perkara penting yang pengarang masukkan perbahasan di pada penghujung kitab ini, kerana ia adalah merupakan perkara yang sangat penting. Khususnya kita boleh diuji, dan khususnya jika dengan ujian itu kita kembali kepada Allah selama-lamanya, maka hendaklah kita meletakkan prinsip yang agung ini, berbaik sangka kepada Allah. Jangan mengeluh, jangan tidak redha dengan segala ketentuan, bahkan kemuncaknya jangan sekali-kali memiliki su'uzzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang diuji oleh Allah dengan pelbagai musibah yang beragam, maka berbaik sangkalah kepada Allah. Bersabarlah, redhalah dengan ujian Allah. Apa yang perlu kamu lakukan? Iaitu hadapilah kenyataan itu dengan segera berinsafi diri, memperbanyakkan istighfar, bertaubat kepada Allah, memohon keampunan, dan berjanjilah kepada Allah, ya Allah, aku ingin kembali kepadamu, ingin melakukan ketaatan kepada Kau, ya Allah. Jika Kau kembalikan kesihatanku ini, ya Allah, aku akan kembali kepada Kau. Tu untuk penegasan. Sebab ketika sakit barangkali tak boleh baca Quran. Sebelum ini pun memang tak pernah baca. Kalau aku sembuh mata aku ni, ya Allah, aku nak baca Quran. Tu. Nanti Allah sembuhkan dia, wajib dia baca Quran. Kalau tidak, dia sebenarnya setiap saat berada di bawah kemurkaan. Sebab dia tak menepati janjinya dengan Allah. Bila berjanji dengan Allah, wajib tepati. Sebab Allah berjanji dengan kita, Allah tepati. Allah berjanji akan memenuhi permohonan hamba-Nya. Minta, aku akan kabulkan. Tidak di dunia, di akhirat. Tidak sekarang, akan datang. Maka begitulah sebaliknya kita. Apabila berjanji kepada Allah, dan betapa banyak manusia yang berjanji begitu. Kerana apa? Dia tak ada jalan lain dah. Ketika itu dia kembali kepada Allah. Walaupun sebelum tu dia lalai dan jauh daripada Allah. Atau orang kafir pun, kita telah sebut sebelum ni. Bila mereka dilambung ombak di lautan, apa yang mereka buat? Mereka berjanji kepada Allah. Dia minta penuh keikhlasan. Tapi bila kembali kepada keselamatan, sampai ke tepian pantai, balik dia mensyirikkan Allah. Jangan jadi seperti orang kafir bersikap. Kita mukmin, maka seorang mukmin menepati janjinya. Jangan jadi seperti orang munafik. Orang munafik, orang kafir sekapal mereka itu. Berjanji dan tidak menepati. Padahal Allah bagi nikmat kepada mereka tak terhitung banyaknya. Jadi jangan jadi seperti itu. Baik, selesai sudah penjelasan untuk bahagian yang kedua di bawah tajuk berbaik sangkalah kepada Allah. Semoga Allah memberikan kita satu sifat. Sifat ini sifat yang sangat mulia, iaitu memiliki sifat husnuzan dengan Allah Ta'ala. Bukan hanya husnuzan dengan Allah, sebenarnya husnuzan ini juga sesama manusia, sebagaimana dalam surah Al-Hujurat yang kita bacakan tadi. InsyaAllah banyak umur kita akan memasuki bahagian yang ketiga, iaitu optimislah terhadap kesembuhan. Berharaplah, yakinlah bahawa sakit itu ada kesembuhan. Dan kesembuhan yang paling utama, jika tidak datang melalui diangkat sakit fizikal, yang paling utama adalah sembuh sakit batin, sakit jiwa, sakit ruhiyah. Allah sembuhkan kita, maka dengan itu Allah akan berikan kita sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang Allah Ta'ala redai, dan kita mencapai maqam, iaitu maqam mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli fi jannati. Wallahu a'lam. Segala kebaikan semuanya adalah dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Kekurangan, kesilapan, kesalahan, semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita kesemuanya dan memperbaiki seluruh urusan kita semuanya. Dan kita mengharapkan kepada Allah SWT agar kita sentiasa berada di bawah bimbingan, naungan Allah SWT setiap saat. Kerana kita sangat bergantung dan berhajat kepada Allah. Sebab itulah kita telah mempelajari sebelum ini, iaitu tentang apa? Tentang doa. Betul kan? Doa, iaitu ya Allah, janganlah Kau lepaskan kami walaupun sekelip mata. Jangan bergantung pada diri kita semata-mata. Kerana kita ini berada di bawah aturan Allah Subhanahu Wa Taala, maka bergantunglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Semua kebaikan itu adalah kembali kepada Allah.
Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, aku mengharapkan limpahan rahmatmu, maka janganlah kau serahkan urusanku pada diriku sendiri walaupun sekejap mata, walaupun sekelip mata. Perbaikilah segala urusanku, tiada roh yang berhak diibadahi selain kau. Ini doa yang telah kita pelajari dan sebelum ini pada bab yang bahagian ketiga, di bawah doa-doa ketika mengalami kesusahan, kepayahan, kemudahan dan seumpamanya. Semoga Allah Ta'ala menghimpunkan kita semuanya nanti di negeri akhirat, di dalam syurga Firdaus, bersama dengan pengarang kitab ini Syekh Dr. Abdullah bin Ali Al-Ju'aitin hafizahullah Ta'ala, dapat bersama dengan Nabi SAW, bersama para sahabat, ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.